Soalannya adalah sebagai seorang yang berpengalaman dalam dunia simpanan emas, boleh Tuan kongsikan apakah keistimewaan simpanan emas ini? Silakan Tuan. Okey, terima kasih Puan Raihan. Okey, jadi sebelum kita kata untuk menyimpan emas ni bersama ilmu kita kena ada. Jadi cara mudah untuk dapatkan ilmu ialah kita baca buku buku Wang Emas tulisan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i yang boleh kita dapati di mana-mana kedai buku yang besar dan juga kita boleh dapati daripada PG Mall. Harga sekitar RM25. Ilmunya banyak, cara dan Tuan Zul ni cerita pun cara yang mudah kita faham dan kita boleh praktiskan. Dan apa yang saya boleh kongsikan tentang simpanan emas, istimewanya saya pecah kepada 5 poin yang utama. Yang pertama, emas boleh jadikan sebagai ubat mujarab untuk penyakit boros. Ramai antara kita mengalami penyakit boros tanpa sedar. Buktinya senang, kita punya simpanan tak pernah nak bertambah, asyik-asyik bocor. Baru tambah sikit, dah beli macam-macam, akhirnya simpanan tu balik kepada kosong atau back to square zero. Jadi dengan emas kita dapati banyak orang sudah dapat manfaat dia daripada sebelum ni tak pernah ada simpanan tak bertambah, tapi dengan emas dengan mudah mereka mencapai simpanan yang lebih baik. Paling tidak pun yang kita punya slogan 1 bulan 1 gram emas. InsyaAllah kita amalkan ini daripada bulan pertama sampai bulan ke-12 kita dah ada sekurang-kurangnya 12 gram. 12 gram harganya berapa tuan-puan? Lebih RM3,000. Hari ni kan harga emas dah meningkat kan sampai RM379 1 gram. Jadi nombor 2, tuan-puan, emas merupakan salah satu-satunya alat kewangan yang kalis inflasi. Kalau tuan-puan masih ingat lagi zaman tok nenek kita ataupun mungkin zaman ibu bapa tuan-puan, zaman 80-an dulu dengan mereka pergi sekolah berbelanja hanya 50 sen. Boleh beli makanan kenyang untuk di sekolah. Tapi zaman sekarang cuba tuan-puan tengok balik berapa jumlah belanja yang tuan-puan perlukan untuk anak tuan-puan belanja sekolah. Minimum sehari RM5. Itu pun tak tahulah cukup ke tidak. Mungkin cukup-cukup, mungkin tak cukup, kena top up lah dengan makanan yang bekalan. Jadi emas ni maksudnya terbukti selamat daripada inflasi sebabnya ia memang harganya sentiasa naik menurut daripada kejatuhan mata wang dan sebagainya. Jadi macam contoh hari ni bila mata wang kita rendah dan juga faktor luar, emas semakin lama semakin naik dan bila kita nak jual, kita nak guna, emas itu boleh membayar perkhidmatan dan barangan yang kita bayar sebelum ini. Jadi dan lagi satu contoh saya nak bawa yang popular ialah 1 dinar. Dinar emas, 1 dinar macam ni, daripada lebih 1400 tahun dahulu sampai ke hari ini, kita masih boleh dapat seekor kambing. Jadi kalau tuan-puan yang ada niat nak buat akikah, nak buat apa, orang kata nak buat kenduri menggunakan kambing, dengan dinar saja tuan-puan boleh jual dan boleh dapatkan seekor kambing. Tak ada masalah. Jadi kalau tuan-puan ada anak 4 orang, nak buat akikah sebagainya, simpan 1 orang tu 1 dinar, insyaAllah selesailah masalah untuk buat akikah dan sebagainya. Jadi yang ketiga, emas ni pula kita mampu milik. Kalau tuan-puan berbanding dengan aset lain seperti hartanah, tuan-puan katalah contoh hartanah bernilai harganya RM300,000. Tuan-puan tak boleh beli sikit-sikit. Hari ni saya nak beli satu bata, minggu depan saya nak beli 1 kambing simen dan sebagainya untuk binakan 1 rumah. Tidak boleh. Tapi dengan emas kita boleh beli sikit-sikit dan nilai afdal untuk kita simpan 1 keluarga ialah 1 kilogram. Dan kita boleh mulakan dengan serendah RM100 atau 1 gram saja. Di mana insyaAllah semua orang mampu memiliki emas. Kalau kita nak beli rumah macam-macam, kita nak sediakan deposit 10%, lepas tu nak buat loan, lepas tu kita nak kena ada yuran guaman, nak juga masuk rumah kena beli lampu, kena beli kipas dan sebagainya. Banyak belanja, tapi dengan emas kita boleh bina hartanah kita, boleh bina harta kita dengan serendah 100 atau 1 gram setiap bulan dan secara istiqomah konsisten menabung sampai capai matlamat kita sampai 1 kilogram emas untuk 1 keluarga. Nombor 4, emas juga selamat daripada risiko dibekukan. Hari ini kita lihat ramai, especially pada tahun 3 tahun lepas zaman PKP, ramai antara kita punya sahabat dan kenalan kita mungkin terpaksa orang kata bertukar status. Mungkin kewangan mereka teruk daripada keadaan yang baik, mungkin dari bankruptcy dan sebagainya. Dan bila mereka disahkan bankrupt, harta mereka besar kemungkinan boleh dibekukan. Hartanah tak berbayar, bank akan sitos, kereta tak bayar, boleh bank tarik dan sebagainya. Tapi kalau tuan-puan ada emas fizikal, insyaAllah walaupun tuan-puan sudah dibekukan aset, emas tidak boleh dibekukan dengan syarat tuan-puan keluarkan
dan simpan di tangan. Dan hari ini saya dapati ada tahu berita terbaru, tuan-puan kalau tuan-puan ada banyak simpan emas fizikal, tuan-puan boleh simpan di public safe di Menara Public Gold. Dah bermula dah sekarang Jadi boleh sewa di sana, simpan di sana supaya kita akan rasa tenang, boleh tidur dengan nyenyak supaya kita tak risau ada orang masuk rumah kita dan curi emas kita, ambil emas kita tanpa izin Dan nombor 5 yang paling yang paling kita kena tahu, di mana dengan kita simpan emas, kita akan lebih selamat daripada ancaman scammer. Hari ini tuan-tuan lihat banyak kes kita punya account bank daripada selebriti dan sebagainya, mungkin orang yang terkenal, mungkin juga daripada kita sendiri juga mengalami kerugian akibat di scam duit dalam account bank kita kena curi, dihack Tetapi dengan ada emas, tuan-puan keluarkan emas fizikal, insya-Allah ini sudah tidak berlaku sebab hackers ataupun scammer tidak boleh hack tuan-puan punya akaun tuan-puan punya emas fizikal Jadi yang satu lagi saya nak tambah, selamat daripada golongan gorgon. Siapa gorgon ni tuan-puan? Gorgon ni ialah mereka yang suka pinjam duit tapi tak suka bayar. Golongan ini biasa akan muncul waktu-waktu macam ni lah. Nak raya tak ada duit lah, nanti pinjam, nanti lepas raya bayar. Memang manis ni mulut, lepas raya hilang raib. Yang masalahnya yang lebih kadang-kadang kita sakit hati, dia punya raya lebih mewah sebab dia berpaksikan pada bukan duit dia. Dia meminjam duit kita. Kita yang menjaga-jaga dana kita ni, akhirnya kita bagi dia, kita yang berbelanja sederhana, dia yang berbelanja mewah, lebih mewah daripada kita. Jadi itulah antara golongan yang boleh kita selamatkan dengan simpanan emas, sebab emas ni ialah universal. Sesiapa saja boleh simpan emas. Dan emas juga tuan-puan boleh gunakan. Kalau kata tuan-puan nak cairkan emas, ada dua cara yang paling mudah, iaitu tuan-puan boleh pajak ataupun jual. Pajak ni maksudnya tuan-puan pergi mana-mana Ahranu, bawa emas tuan-puan dan dia akan nilaikan, tuan-puan akan dapat sekitar 70% sehingga 80% daripada nilai pajak untuk tuan-puan gunakan, dan tuan-puan ada masa 6 bulan untuk tebus semula. Jadi emas tuan-puan dapat dan duit tu tuan-puan gunakan untuk macam-macam lah, untuk kecemasan, untuk rolling perniagaan dan sebagainya. Yang kedua, kalau tuan-puan tak yakin untuk tebus semula emas, boleh jual saja dan dapatlah keuntungan daripada simpanan emas tuan-puan. Yang penting tuan-puan kena ada ilmu dan jual emas mengikut 3 perkara, iaitu ada peluang untuk generate pendapatan daripada pelaburan hartanah. Yang kedua, boleh settlekan hutang lebih awal, ataupun tuan-puan dah capai matlamat kewangan tuan-puan. Jadi sehingga itu dulu, saya pulang kembali kepada Puan Moderator, Puan Raihan. Silakan.